Taubat. Kemudian wajib atasmu wahai orang yang menuntut ibadah telah memberi taufik Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu dengan taubat. Kerana yang demikian itu dua perkara. Aqabah yang kedua, yakni halangan yang kedua ialah mengenai taubat. Yang pertama dahulu mengenai ilmu. Dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala mesti kena ada ilmu. Maka berdasarkan ilmu, amalan yang berdasarkan ilmu menyebabkan amal ibadat kita akan diterima oleh Allah. Maka ibadat yang berdasarkan ke atas kejahilan akan ditolak oleh Allah. Kemudian halangan yang kedua pula yang menyebabkan seseorang tadi tidak sampai kepada Allah, maka dia kena lalu halangan yang kedua. Halangan yang kedua ataupun aqabah yang kedua ialah mengenai taubah. Yang ini kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti ia tidak ada dosa. Maka kemudian wajib atasmu wahai orang yang menuntut ibadah, wahai orang yang melakukan amal ibadat, wajib ke atas kamu bertaubat. Wajib ke atas kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kita mesti bertaubat. Bertaubat ini bagi orang yang melakukan dosa. Adapun kita banyak buat dosa pada Allah, boleh jadi tiap-tiap hari kita buat dosa pada Allah, tetapi Allah Ta'ala beri nikmat pada kita tiap-tiap hari. Ibadat kita buat sikit, nikmat Allah Ta'ala beri banyak kepada kita. Maka sebagai orang yang beriman, yang melakukan ibadah, hendaklah taubat kepada Allah Ta'ala, bertaubat. Maka dia kata telah memberi taufik Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu dengan taubat. Yakni moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik, pertolongan untuk kita melakukan taubah kepada Allah. Kerana ramai yang buat maksiat tidak bertaubat pada Allah, ramai yang buat dosa tidak kembali kepada Allah. Maka taubat ini yakni kembali kepada jalan, kembali kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi setelah melakukan dosa yang besar. Maka tidak dapat tidak kita memohon kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik. Taufik ni maknanya pertolongan Allah Ta'ala dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan, beri pertolongan kepada kita supaya kita mampu bertaubat ataupun kita boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Sehingga kan diceritakan ada orang yang telah membunuh 99 orang membunuh. Maka ditanya pada orang, bolehkah saya bertaubat? Orang tu kata, kerana banyak sangat kamu bunuh orang, maka Allah Ta'ala tak terima taubat kamu. Maka orang tu terus membunuh. Membunuh orang. Cukup siapa? 100 orang. Bilang 99, cukup 100. Kemudian setelah membunuh 100 orang, dia pun bertanya pada seorang lagi, orang lain pula, bolehkah dia bertaubat? Maka kata orang tadi, boleh, dengan syarat kamu keluar daripada kampung ni, keluar daripada tempat yang jahat, pergi pada tempat yang baik, keluar daripada kampung ni, pergi bertaubat di satu tempat yang lain. Maka dia ni orang yang telah membunuh 100 orang, 100 nyawa, bukan seorang dua bunuh, 100 nyawa membunuh. Kemudian keluar daripada kampung tadi, dalam perjalanan tak sempat bertaubat, mati di tengah jalan. Maka bila mati di tengah jalan, berlaku pergaduhan dua ataupun perbalahan dua malaikat. Bukan bergocoh, bersisih pandangan. Bersisih pandangan. Kata malaikat azab nak masuk dalam neraka, kata malaikat rahmat nak masuk dalam syurga. Maka Allah Ta'ala suruh kira, suruh ukur jarak mana yang paling dekat. Adakah jarak daripada kampung yang dia tinggal tadi ataupun kampung yang dia nak pergi bertaubat tadi, mana yang lebih dekat? Apabila diukur kampung yang dekat dia nak bertaubat tadi lebih dekat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, walaupun dia telah membunuh 100 nyawa, 100 orang. Maka kita hendaklah banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita kalau kita benar-benar bertaubat pada Allah. Jadi bila nak bertaubat pada Allah, biar hati kita tulus ikhlas pada Allah. Jangan main-main taubat. Mana orang yang bertaubat, kadang-kadang dia bertaubat setelah tidak mampu buat maksiat. Tak boleh nak buat maksiat baru nak bertaubat. Selagi mana ada kemampuan nak buat maksiat, lagi tu tidak bertaubat.
Setelah tak arak nak berjalan dah, nak pergi tempat minum arak tak mampu nak pergi dah, nak pergi tempat berjudi tak mampu nak pergi dah, masa tu dah sakit dah, tak boleh nak bergerak, baru nak bertaubat pada Allah. Orang yang macam ini dikira tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kita kena taubat pada Allah. Biar sentiasa berazam dalam hati, tambah dah buat maksiat, tambah dah buat perkara-perkara mungkar, dan nak kembali pada Allah dan bercita-cita nak meninggalkan perbuatan yang telah kita lakukan dahulu, perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, perbuatan yang berdosa di sisi Allah Ta'ala. Cukuplah dengan kejahatan yang kita buat, Allah Ta'ala Maha Pengampun, hendaklah bertaubat. Tapi ingat, lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Ta'ala tidak mengakhirkan dia. Siapa masa ajal tak akhir, jangan menangguh-nangguhkan taubat. La ta'jal amalaka ila ghadin, jangan kamu tangguh amal kamu kepada besok hari. Maka selagi mana kita dikandung, ada nyawa di kandung badan, lagi tu hendaklah bertaubat. Dua keadaan taubat tidak diterima. Yang pertama, ketika nyawa duduk dekat halqum. Nyawa kita duduk kat halqum dah, nyawa kita nak keluar dah, nak berpisah daripada jasad kita. Masa ketika tu baru nak bertaubat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Firaun yang sangat memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan sangat sombong sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dengan angkuh dan sombongnya Firaun menentang Allah dan juga Rasul. Tetapi apabila Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memukul dengan tongkatnya lautan, terbelah lautan menjadi beberapa lorong. Bila jadi beberapa lorong, maka Firaun pun masuk dalam lorong tadi. Bila masuk dalam lorong tadi, bila sampai di pertengahan lorong, tiba-tiba laut tadi terkatup balik. Yang terbelah jadi terkatup. Bila terkatup, matilah dia. Sebelum dia nak mati tadi, dia punya dalam tubuh dia ni, orang-orang dah putus habis dah, nyawa dekat halqum dah. Dia pun berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Masa tu nyawa duduk dekat halqum dah, dia pun bertaubat pada Allah. Maka nyawa duduk dekat halqum, taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana ada kekuatan nak buat amal ibadat, selagi mana ada keinsafan, rasa ada hati nak bertaubat kepada Allah, jangan menangguh-nangguhkan taubat. Yang kedua, taubat tidak diterima apabila matahari naik belah barat, jatuh belah timur. Yang selama ni matahari naik belah timur, jatuh belah barat. Tetapi apabila matahari naik belah barat, bila jatuh je belah timur, naik belah barat tadi tidak memberi manfaat yang iman dia dan juga amal ibadat dia, termasuk taubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat ketika tengok matahari, tunggu matahari naik belah barat, baru rasa terkejut, baru rasa nak bertaubat, taubat ketika itu tidak memberi manfaat. Maka tidak dapat tidak, kenalah bertaubat pada Allah. Siapa yang bertaubat tapi dengan syarat betul-betul ikhlas pada Allah. Zaman Nabi Musa ada orang yang sangat-sangat jahat, tetapi apabila dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dia. Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak ada orang lain dah kecuali Mu. Aku tidak ada tempat bergantung dah kecuali Mu saja, ya Allah. Aku adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku. Maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, wahai Musa, tolong mandikan mayat dia, tolong uruskan mayat dia. Nabi Musa pergi tengok mayat siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu. Tiba-tiba didapati mayat seorang yang sangat jahat, yang terkenal jahat. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, orang ni orang jahat. Allah Ta'ala kata, benar wahai Musa, dia jahat. Tetapi dia telah bertaubat kepada aku, yakni telah bertaubat kepada Allah. Dan dia mengatakan bahawa dia tidak ada orang lain, tidak ada tempat pergantungan, hanya Allah Ta'ala. Aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maka aku adalah Tuhan kepada hamba yang tidak ada orang lain kecuali aku. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang banyak dosa, kita mengaku banyak dosa. Bukti kita banyak dosa ke mana?
kita banyak dosa ni, kita menjadi berat nak buat amal ibadat. Itu bukti kita banyak dosa. Kalau kita kurang dosa, mudah aja, lembut aja hati kita, tubuh kita pun lembut. Hati cepat ingat pada Allah. Lepas tu hati pula yang tubuh badan mudah nak buat amal ibadat dan sentiasa mengingat di kematian. Tapi kita tak, hati kita keras sebenarnya. Keras, tak ada rasa apa-apa. Tengok orang mati tiap-tiap hari, dengar orang mati tiap-tiap hari, tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tiap-tiap tahun nyawa kita, umur kita semakin meningkat. Kita kau dekat dengan mati, kau tiap awal tahun kau sambut tahun baru. Semakin kau seronok. Tak ada benda. Dan ibadat tak berubah-ubah. Kalau dulu-dululah, kalau sembahyang lambat lah tu. Tak ada berubah-ubah. Kalau dulu tak baca Quran, lepas sekarang tak baca Quran. Ada setengah tu dulu ngena, ni tak ngena. Jadi kau berat pun ada. Jadi nak beritahu, membuktikan bahawa kita ni banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak orang yang banyak dosa macam kita, kenalah banyak bertaubat kepada Allah Taala. Moga-moga Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan taubat kepada Allah. Malam-malam nak tidur istighfar pada Allah. Dalam hati azam sama, tambah dah buat perkara-perkara mungkar, tambah dah nak ubah dah. Dulu lain, sekarang lain. Dulu tak belajar, sekarang belajar. Dulu buat dosa tak ada apa-apa, ni buat dosa rasa takut je. Dulu muda, ni tak muda dah. Maknanya rasa takut pada Allah, ingat kepada Allah Taala. Maka dia kata, dan kerana yang demikian itu menuntut kepada dua perkara. Kena ada dua perkara untuk kita mendapat taufik kepada Allah dalam bertaubat kepada Allah. Yang pertama, supaya hasil bagimu taufik bagi taat, pertolongan Allah Ta'ala dalam melakukan taat, bahawasanya celaka dosa itu mempusakai hirman. Maknanya dosa ini mempusakai hirman. Apa makna hirman? Hirman itu menegah taat. Yang pertama kena faham, yang jadi kita payah buat amal ibadat adalah disebabkan dosa. Dosa ini mempusakai tegahan buat amal ibadat. Dosa ini menyebabkan kita tak mampu nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi tak mampu. Tengok dah Quran, tak berasa nak buka saja. Mari surat khabar je, buka selalu. Nak majalah pula. Wanita hari ini, buka selalu. Ada majalah wanita? Tak ada rancangan TV ada. Tak apalah, tapi nak beritahu hati kita ni, yang biasanya keras ataupun payah nak kembali pada Allah, maka tidak bertaubat. Dan kita kena tahu, dosalah yang menyebabkan tertegah kita nak buat amal ibadat kepada Allah. Jadi payah nak buat amal ibadat. Hari ini jawapan yang selama ini kenapa kita ni payah nak buat amal ibadat pada Allah, jawapan dia banyak dosa. Jawapan dia kita banyak dosa pada Allah. Rasa tak semangat buat amal ibadat kerana dosa yang ada pada kita. Dosa ni menegah nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana dosa dan taat tidak boleh bersekali duduk. Tak boleh sekali duduk. Dia hak dosa-dosa, pahala-pahala, ibadat-ibadat. Maka yang menyebabkan kita payah nak buat amal ibadat adalah dosa. Oleh kerana itu, hendaklah menjauhkan diri daripada dosa. Kita kata ke mana kita ni payah nak bangun sembahyang malam, TV tak tinggal-tinggal. Kalau tengok apa TV? Kus-kus hatta hidil pagahi. Maknanya dia tengok sama, mana dak payah sangat ni, dak payah sangat nak sembahyang malam. Sebab kita tak tinggal lagi dosa. Kena tinggalkan dosa. Orang apa kata? Dia kata, ustaz, kita ni manusia, tak boleh lari daripada dosa. Nak lari ke mana pada dosa manusia? Kita nak beritahu, ya memang kita tak boleh lari daripada dosa. Yang dimaksudkan tidak boleh lari daripada dosa adalah dosa kecil. Dan dosa kecil itu boleh dihapuskan.
Dengan cara macam mana? Dengan cara memperbanyakkan istighfar. Banyak istighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah setiap kali lepas sembahyang, setiap kali baca Al-Quran, setiap kali berzikir, setiap kali berdoa. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan banyak ibadat-ibadat yang menunjukkan bahawa dosa kita dihapuskan oleh Allah. Contohnya dengan kita mengambil air sembahyang. Bila ambil air sembahyang, setiap titisan air sembahyang ni, setiap titisan air sembahyang tu gugur air tadi bersama gugurnya dosa-dosa kita. Begitu juga orang baca Quran. Orang baca Quran, lidah dia keluar menyebut nama-nama Allah, kalam-kalam Allah, maka gugur dosa-dosa mereka. Begitu juga orang yang keluar daripada rumah, pergi tempat-tempat ibadat, setiap langkah tadi dihapuskan dosa-dosa. Dihapuskan dosa. Jadi nak jadi orang yang taat kepada Allah, tinggallah maksiat. Jadilah jangan buat maksiat. Tinggallah dosa. Ingat perkara ni dosa, dan dosa ini menyebabkan neraka, maka tinggalkan dosa. Tinggalkanlah dosa. Maka dia kata yakni menegak taat dan mengiringi khizlan. Apa makna khizlan ni? Khizlan ni nak kata benda malah. Malah je dak urut nak buat amal ibadat. Itu kita panggil khazlan, nak senang. Ataupun dia kata sini tiada kuasa mengerjakan dia, yakni tak mampu nak buat amal ibadat. Malah duduk dalam majlis ilmu ni, duk dengar-dengar, balik lagi nak ngaji tengah duduk dengar kuliah, balik lagi nak ngaji balik rumah bukan je buka Quran, dia buka TV tak bagus. Kadang-kadang buka majalah, kadang-kadang buka surat khabar. Dan mana Quran? Allah malahnya lah nak buat amal ibadat. Sebab apa? Jawapan dia pun sama, sebab dosa. Hari ni dosa, hari ni nak beritahu. Kalau zaman dulu lari daripada dosa, orang duduk jauh-jauh. Duduk dalam rumah, telah tak keluar daripada rumah. Sekarang ni duduk dalam rumah dosa, keluar daripada rumah lagi dosa, jalan jauh-jauh lagi parok dosa. Tak nak lari kita hari ni. Banyak dosa, keliling kelalang kita banyak dosa. Kecuali bagi orang yang benar-benar jaga, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, dan bahawasanya tambatan dosa menegahkan daripada berjalan kepada taat. Maknanya dosa-dosa yang ada pada diri dia, yang menyebabkan dia payah nak buat amal ibadat kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan ketahuilah bahawa man kasaba sayyi'atan, siapa yang buat jahat ni buat dosa. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu, kemudian kehidupan dia dilingkupi dengan kejahatan, maka dia adalah ahli neraka. Kadang-kadang dia tak sedar dia buat jahat. Dia buat dosa, dia tak sedar. Kadang-kadang dia buat dosa, dia berasa dia buat apa-apa tu selamat dia daripada ancaman Allah. Cukup dah dosa. Dia tak belajar, duduk rumah je, dia cari orang. Dia tak cari orang, dia duduk rumah saja. Tapi dia tak belajar agama, berdosa kerana tak belajar. Kemudian dia tak belajar dah bertahun-tahun tak belajar. Wa ahatat bihi khati'atu, dia rasa sedap dengan keadaan dia macam tu. Maka sebenarnya kehidupan dia dilingkungi oleh dosa. Buat amal ibadat dalam keadaan tak ada ilmu pun dosa juga. Duduk dalam keadaan jahil pun dosa juga. Maka tidak kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana bila kita tak bertaubat, ibadat yang disertai tanpa taubat, buat ibadat tapi tak taubat, buat ibadat tapi tidak taubat, yang pertama, ibadat itu semakin jauh dengan Allah, bukan dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab ibadat tanpa taubat. Kemudian ibadat tanpa taubat tadi bukan menambahkan kelazatan, kepayahan buat amal ibadat. Allah malahnya lah. Kalau dia buat pun duk tempel-tempel je, ada arah lah. Kan orang kata aku tak mayang pula, akak go takbir.
Akak juga dah kebir. Lepas tu nak pergi ke perabi. Allah, lambatnya Tok Imam. Allah, panjang baca. Marah ke Tok Imam. Macam-macam lah yang berlaku. Jadi nak beritahu, jawapan dia lah kerana dosa yang melingkari kehidupan seseorang tadi, banyak dosa. Maka dosa menegahkan daripada berjalan kepada ibadat, kepada taat kepada Allah. Jadi jawapan yang kita payah buat ibadat pada Allah, yang kurang ketaatan kepada Allah adalah disebabkan dosa. Tapi cuba kita jaga. Kita jaga mata kita. Asal tengok TV jadi. Bukan hak molek banyak, dak molek banyak. Jadi kita pun tinggal sikit. Lepas tu jadi kita jaga lidah kita, asal-asal cara kat orang sikit. Jaga pula. Kemudian kita pun tinggal pula telinga jadilah dengar lagu-lagu yang melalaikan. Ubah dengar kat ngaji sikit, dengar ceramah. Dengar ceramah. Lepas tu jadi tengok CD Hindustan, dengarlah CD ceramah pula. Dah ubah dah sikit. Lepas tu jadilah pergi kat pesta. Pergilah dekat masjid, surau-surau pula buat amal ibadat. InsyaAllah bila kita buat perkara-perkara yang baik macam tu, sedikit sebanyak menguatkan kita buat amal ibadat. Yang jadi kuat ibadat kerana apa? Kerana kita tinggalkan maksiat. Tinggal maksiat. Dan nak tinggal maksiat macam mana? Yang pertama, kena banyak duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, kena duduk dalam guru-guru yang ada barakah. Dan yang ketiga, kena berkawan dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ni perkara-perkara yang menyebabkan hati kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Taala, yang ni jadi payah taat kepada Allah Taala dan bersegera kepada khidmat akan dia. Dan bahawasanya berat dosa itu menegahkan ringan daripada kebajikan. Okey, baik. Maka dia kata yang sebab kita payah nak buat amal ibadat, payah nak berkhidmat pada Allah ataupun mengabdikan diri kepada Allah adalah disebabkan maksiat. Dan bahawasanya bahawasanya berat dosa itu menegahkan ringan dalam kebajikan. Yang jadi payah kita nak ringan buat amal ibadat adalah disebabkan berat dosa. Bila berat dosa, tubuh kita tak ringan buat amal ibadat. Maka menyebabkan kita jadi berat nak buat amal ibadat. Lebih-lebih lagi musim macam ni, Allah subuh payah nak bangun. Bawa payah. Dah tengah hujan-hujan sedap ni. Nak Allah. Kena pula orang bang hujan lebat pula. Allah. Kena pula atas zim pula. Sejuk lagi. Sejuk lagi. Baru nikah lagi berat. Yang ni nak bagi tahu masalah belaka. Masalah belaka. Maka tidak dapat orang yang ada hati dia bersih ataupun kurang dan meninggalkan maksiat akan meringankan dia buat amal ibadat kepada Allah. Walaupun dia ni letih setara mana pun, tapi boleh bangun pukul 3 pagi, boleh baca Quran tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab kurang dosa. Ataupun dengan arti kata dosa yang mereka lakukan tadi akhir sekali dia dihapuskan dengan memperbanyakkan taubat pada Allah. Ada seorang sahabat, dia pergi jumpa seorang orang puang. Kemudian dia pergi pegang tangan orang puang. Kalau dah silap ceritanya gitulah. Kemudian dia nyesal pula, bapa aku jadi gitu. Masa pegang tak mikir. Kemudian dia pergi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi SAW, Nabi tak layak dia. Kemudian masuk waktu semayang. Bila masuk waktu semayang, Nabi pun semayang lah. Suruh dia semayang. Lepas suruh dia semayang, lepas semayang pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dah saya mana ni? Dah pegang orang ni ke mana? Nabi kata, tidakkah kamu semayang bersama saya? Dia kata, ya benar. Maka sesungguhnya dengan sebab kamu semayang tadi, dihapuskan dosa kamu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hasanat. Hasanat ni kebaikan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa.
Jadi kena banyak buat kebaikan banyak-banyak. Bila kata banyak buat kebaikan, memanglah payah nak tinggal dosa ni bukan senang. Apatah lagi dah biasa. Orang yang minum arak, Allah nak tinggal arak bukannya senang. Tapi sahabat Nabi ni, Sayyidina Umar Al-Khattab, ni antara orang yang kuat minum arak. Tetapi apabila turun ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, arak, judi, tenung nasib, sembah patung berhala, amalan syaitan, tinggalkanlah. Mereka tinggal serta-merta. Mereka boleh tinggal serta-merta. Jadi nak beritahu, memanglah maksiat ni bagi orang yang biasa buat, payah nak tinggal. Orang yang kaki minum arak, Allah payah nak tinggal. Orang yang apa ni, berzina pun gitu juga. Dan macam-macam lagi, payah nak tinggal. Tapi kalau dia betul-betul ikhlas pada Allah dan memperbanyakkan buat amal kebajikan, buat baik sama, lama-lama orang yang biasa buat ibadat banyak akan dapat menghilangkan kejahatan dia. Di samping hendaklah memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat Nabi, dia ni banyak, dia rasa dia sangat-sangat bersalah. Satu ketika dia menangis. Dia menangis-menangis. Nabi kata pada Sayyidina Umar Al-Khattab, kenapa dengan pemuda tadi? Kata Sayyidina Umar, pemuda tadi dia ada masalah sikit. Ada masalah. Dia nak jumpa Rasulullah. Rasulullah kata beri masuk dia. Maka dia pun masuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya, wahai orang muda, kenapa kamu menangis? Dia kata, saya menangis kerana banyak buat dosa. Saya telah buat dosa besar. Hari ini ramai orang yang menangis kerana gagal bercinta, tetapi tidak menangis kerana dosa yang dilakukan. Menangis, hilang harta menangis, tapi tidak menangis kerana dosa hari ini. Kita ada setengah ibu bapa menangis apabila anak dia gagal dalam peperiksaan, tetapi anak dia tak pandai baca Quran, tidak pandai sembahyang, tidak rasa apa-apa. Hari ni nilai dosa hari ni orang faham macam tu. Tak ada apa-apa pun. Jadi sahabat Nabi ni dia menangis sama. Nabi pun tanya, wahai orang muda, kenapa kamu menangis? Katanya orang muda tadi, ya Rasulullah, saya buat dosa besar. Besar sangat ke dosamu? Mana besar dengan langit, gunung ganang, bukit bukau? Dia kata besar dosa saya lagi. Mana besar dengan kursi Allah Ta'ala? Saya rasa besar saya lagi. Mana besar dengan arsy Allah Ta'ala? Saya rasa besar saya lagi. Besar sungguh dosa saya. Mana besar dengan pengampunan Allah? Besar pengampunan Allah. Tapi dosa saya sangat besar. Dia pun menangis. Nabi kata, ceritalah pada saya apa dosa yang kamu lakukan. Dia kata, tak boleh cerita, saya sangat malu dan dosa saya sangat besar. Saya takut pada Allah. Nabi kata, ceritalah pada saya. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, saya ni dulu kerja saya duduk gali kubur. Duduk gali kubur. Jadi satu hari saya ada berkenan dengan seorang perempuan Ansar. Perempuan Ansar ni perempuan Madinah. Boleh jadi orang perempuan tu comel sangatlah, boleh jadi. Dia pun berkenan lah perempuan tadi. Tetapi malamnya wanita tadi pun mati. Bila dia dapat tahu bahawa wanita tadi mati, dia cepat-cepat bertugas sebagai penggali kubur. Penggali kubur. Baik, dia pun galilah kubur. Maka wanita tadi setelah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan, dia pun kebumikan mayat tadi. Kemudian orang lain pun balik belaka dah. Dia pun dihasut oleh hasutan syaitan. Syaitan pun hasut dia. Maka dia termakan dengan hasutan syaitan. Dia gali balik kubur tadi. Kubur tu baru kok, dia kok tanam, dia pun gali. Kemudian dia pun menzinai wanita tadi yang sudah menjadi mayat. Tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala, wanita yang menjadi mayat berkata-kata.
Kamu tinggalkan aku dalam keadaan berjunub. Dan kamu adalah manusia yang sangat-sangat jahat. Dia pun terkejut, lari dia ditapukan ketakutan. Lantas dia pun duduk dalam rumah menangis, menyesal di atas kejahatan perbuatan yang telah dia lakukan. Dia cerita pada Nabi. Nabi pun rasa nak marah lalu pada dia. Jahat sangat perangai. Nabi pun marah dia. Nabi pun suruh dia keluar. Nabi marah pada dia. Mu ni memang orang jahat. Memang dosa besar dosa. Dia pun dengar macam tu, lagilah dia sedih. Dia pun menangis dan dia pun balik ke rumah. Menangis, kemudian minta ampun, bertaubat bersungguh-sungguh pada Allah. Selang beberapa lama, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Maka malaikat Jibril tanya, "Ya Muhammad, kamu Allah ke kamu hamba?" Kata Rasulullah, "Saya hamba. Allah Ta'ala itu Tuhan aku, Tuhan saya." "Baik, saya nak tanya, kamukah yang menerima taubat ataupun Allah terima taubat?" Dia kata Allah Ta'ala lah yang menerima taubat. Dan orang yang minta ampun ni minta ampun padamu ke minta ampun pada Allah? Kata Rasulullah, minta ampun pada Allah. Kata malaikat Jibril, "Ketahuilah, orang yang kamu marah itu, orang yang datang kepada kamu ingin bertaubat, Allah Ta'ala telah terima taubat dia." Terima taubat dia kerana pengampunan Allah Ta'ala mengatasi kemurkaan Allah. Maka Allah Ta'ala pun terima taubat dia. Maka kita ni kena memperbanyakkan taubat. Ya, kita tak buat dosa sebesar itu mungkin, tetapi kita tetap juga minta pada Allah, biarlah Allah Ta'ala beri kekuatan kita supaya hati kita sentiasa ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kita mengaku di atas dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, maka dia kata berat dosa itu menegah ringan dalam kebajikan dan rajinnya. Sabit rajin kepada taat. Sebab dosa ni kita jadi tertegah nak buat baik. Sabit dosa jadi payah nak buat baik. Sabit dosa jadi kita tak ada rajin pun buat amal ibadat. Sebab apa? Sebab dosa yang melingkari kehidupan kita. Maka oleh itu, marilah kita pakat tinggalkan dosa. Mana-mana dosa kita jangan buat. Hendaklah bertakwa kepada Allah, imtisalu awamirillah wajatinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu kamu buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah pada kamu. Buat ni Allah Ta'ala suruh buat. Dan tinggallah Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang kita, jangan kamu tinggal semayang, jangan tinggal semayang. Allah Ta'ala suruh kita taat pada ibu bapa, taat ibu bapa. Nabi suruh kita taat pada suami, taat pada suami. Allah Ta'ala suruh melaburkan tudung-tudung kita dan juga menutup aurat kita, tutuplah aurat. Jangan tidak takut pada Allah. Kita banyak dosa, siang malam dah buat dosa, dan dosa kita banyak sangat. Kalau kita tak bertaubat, maka tak ada tempat dah diazab oleh Allah. Wal-iyazubillahi min zalik. Maka banyaklah bertaubat pada Allah. Cukuplah dosa yang kita telah lakukan dahulu. Jadi padanglah, jangan ulangi lagi. Sangat-sangat bahaya. Kalau orang dulu dia tak pakai tudung, kemudian dia pergi ke Mekah, balik Mekah pakai tudung, alhamdulillah, tiba-tiba tak pakai balik. Ni bahaya ni. Allah Ta'ala marah, mempermain-mainkan dia. Ada dalam satu kisah mengatakan bahawa dekat negeri akhirat kelak, maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hamba Allah Ta'ala itu gambaran syurga. Allah gembiranya sang hamba tadi bila sahaja dia digambarkan syurga, nampak gambaran syurga daripada jauh, dia merasakan bahawa dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah suka tak boleh nak bayang lah bahawa dia ni sangat gembira kerana disangkakan masuk dalam syurga. Maka dia pun pergilah nak masuk syurga, tapi dia pergi kau jauh. Dia pergi kau jauh, tak masuk pun syurga.
Sehinggalah dia sangat-sangat letih. Dia pun tanya pada Allah, ya Allah, macam mana dengan keadaan saya ni? Kenapa jadi macam ni? Nampak syurga tapi tak boleh nak masuk. Kenapa jadi macam ni? Kata Allah Ta'ala, aku sengaja buat macam tu gemu. Sebab mu atam ke dunia buat main-main dengan aku. Main-mainkan taubat, main-mainkan ibadat, main-mainkan hukum Allah Ta'ala. Dulu kamu mempermainkan. Sekarang Allah Ta'ala nak mempermainkan kamu. Kamu tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Akhir sekali diarah malaikat supaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Wal'iyazubillahi min zalik. Maka tidak dapat tidak, taubatlah kita pada Allah. Mari kita pakat taubat pada Allah. Banyakkan istighfar kepada Allah. Lebih-lebih lagi di waktu malam hari. Ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian marilah kita pakat tinggalkan dosa. Cukuplah dosa-dosa yang lalu tu, cukuplah. Kita tak mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini bahwasanya yang mengekalkan atas dosa itu setengah daripada barang yang menghitam hati. Apabila kita buat dosa, akan ada satu titik hitam di dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, dia kata sesungguhnya orang yang buat dosa ni ada rana ni gelap. Hati tu gelap di hati kamu ni. Bila buat dosa, satu titik hitam dalam hati. Kemudian buat dosa, tambah lagi titik hitam. Buat dosa, tambah lagi titik hitam. Akhir sekali hati tak dipenuh dengan zulmat, dengan kegelapan. Gelap habis, gelap gambar hati. Hati yang dimasukkan hati qalbun, hati nurani, yang hati ada cahaya. Tetapi apabila buat dosa, hilang, kekal, terkatup, tertutup cahaya Allah Ta'ala. Orang yang hati dia gelap dah, dengar pun ayat Quran tak jadi benda dah. Baca ayat Quran tak jadi apa, baca hadis tak jadi apa. Kabur ni azab neraka pedih ni, tak ada dia apa-apa. Kita akan mati lagi, ada azab dalam neraka, dalam kubur lagi. Sangat azab, tak jadi apa-apa. Kita duduk atas muka dunia ni sementara saja. Lagi amalan-amalan kita bawa dosa kita depan Allah. Kita akan duduk depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hukum kita, tak jadi apa-apa. Hati sudah sakit, hati sudah mati. Kata Imam Ghazali, 3 hari je. Saya nak beritahu kepada muslimat sekalian, jangan sampai 3 hari tak masuk ilmu agama. Tak percaya, 3 hari je tak pergi belajar, susah lalu. Dah seminggu, hari Khamis ni malam hari hujan. Minggu depan kau berat. Kau berat. Jadi nak beritahu, kenalah kita ni sentiasa memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada buat dosa. Dan kalau kita buat dosa, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang buat dosa akan ada satu titik hitam dalam hati dia. Apabila dia buat, akhir sekali titik hitam tadi menjadi besar. Dan didapatnya akan dia dalam kelam. Akhir sekali dia dapati bahawa dalam hatinya gelap. Kelam ni gelap terus, tak ada nampak apa-apa. Dan jadi keras hati dia. Bila keras hati, tak ada ikhlas langsung buat amal ibadat. Kalau buat amal ibadat, sebab hati dah keras. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian keras hati-hati mereka. Hati mereka itu keras. Lepas Allah Ta'ala beri iman kepada mereka, hati mereka keras macam batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Kerana ada sebahagian daripada batu, pada batu itu terpancarnya air-air. Ada juga sebahagian daripada batu tadi mengalirkan air ataupun tunduk kepada Allah Ta'ala. Ada batu yang tunduk pada Allah. Dan hati yang tidak tunduk pada Allah Ta'ala ini adalah hati yang keras kepada Allah. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi nak beritahu,
oleh kerana dosa terlampau banyak buat dosa, akhir sekali hati keras. Batu dah hati keras kok, buat dosa macam-macam dosa kok, payah dah, nasihat pun tak makan. Kalau ada anak tak semayang, dah lah tak semayang, lawan ibu bapa pula. Dah lah lawan ibu bapa pula. Lepas tu pergaulan bebas pula. Dah lah bebas pula. Lepas tu tengok benda-benda tak molek pula. Macam-macam dah. Berlaku dosa atas dia. We nasihat tak jadi benda dah. Payah dah. Kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz kalau orang payah sangat, anak payah sangat? Anak, suami payah sangat. Pesen suami. Isteri saya tak ikut kata, pesen isteri. Macam-macam. Allah jirang saya, pesen jirang. Macam-macam belaka. Dan awak warna kita. Awak air tawar, dia akan air tawar dah. Jadi awak warna kita ni. Susah kau tu. Tapi nak beritahu begini. Yang pertama, biar kita bersih dulu dengan Allah Ta'ala. Biar kita baik dengan Allah. Baiki diri kita. Kadang-kadang anak-anak ni sapit kita juga kadang-kadang. Anak kita lawan kita. Boleh jadi kita pernah lawan mak kita. Boleh jadi juga. Dan disebabkan dosa kita juga, kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Ambil aku imu suami pesen gini kali. Allah Ta'ala uji. Suami pun gitu juga. Aku imu isteri pesen gini. Mu joli ingat dulu. Joli sangat. Allah Ta'ala uji belaka. Pesen dia dah. Awak warna keadaan macam ni. Jadi gini. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pastikan kita benar-benar bertakwa pada Allah. Allah Ta'ala beri jalan keluar. Bila kita nasihat anak tak ikut kata, kita nasihat suami marah balik kita. Kita nasihat isteri cacang lawan kita. Dan awak mana? Maka kita kena banyak taubat pada Allah mula-mula. Ya Allah, ya Tuhanku, mungkin kamu uji aku ni dengan sebab dosa aku. Yang pertama kita kena banyak kuatkan ibadat kita pada Allah. Kemudian rajin-rajin duduk tika semayang, malam-malam. Mengadulah pada Allah. Ni puas ngadu ke ustaz baru nak ngadu Tuhan. Ngadu pada Allah. Duduk atas tika semayang sunat taubat. Kemudian duduk atas tika semayang, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kamu uji kepada aku sesuatu yang tidak mampu aku tanggung. Maknanya kita minta pada Allah. Kemudian banyak-banyak doa. Masa berdoa tadi, lepas kita berzikir, kita istighfar banyak-banyak, kita berdoa, kita sebut nama dia. Lepas kita sebut nama dia, kalau boleh kita gambarkan wajah dia. Wajah dia ni. Dan kita niat dalam hati, anak yang aku doa ni nak jadi anak yang soleh. Acak-acak sikit, insya-Allah ramai orang buat jaya dah. Dalil dia kenapa dalil? Dalilnya Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab. Orang bekeng Saidina Umar ni. Pacung orang je. Maknanya Saidina Umar bekeng. Dia kata benda Saidina Umar masa tak beriman. Orang yang paling aku benci kali Muhammad lah. Tak ada orang yang paling aku benci. Siapa dia kata pada orang musyrik Mekah, mu tengok ni aku nak pergi bunuh Muhammad. Bawa petang, bapak jeruk, kelak pula. Kalau tupu boleh tahan. Kelak. Maknanya nak pergi bunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi SAW, dia tak pergi kata, Umar, mari masuk Islam. Dia tak kata gitu. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, beri hidayat kepada salah seorang daripada dua Umar. Satu Umar bin Hisham, satu Umar ibn Khattab. Umar ibn Hisham ni Abu Jahal. Umar Al-Khattab Saidina Umar. Allah Ta'ala makbulkan Saidina Umar. Lepas tu selagi mana kita ada kekuatan doa pada Allah. Kau tak lawan, kau banyak pula kita taubat diri kita. Banyak pula taubat diri kita. Ya Allah, Tuhanku, mungkin aku dosa banyak, ya Allah. Minta doa taubat pula. Banyak taubat kita. Kita jangan nampak dengan salah orang. Salah kita pun ada ke. Batu Saidina Umar Al-Khattab ada satu kes dahulu, ayah dia mengadu pada Saidina Umar. Saidina Umar kata, aku rodang anak dia. Panggil anak dia. Anak dia pun mari dia kata, bapa mu lawan ayahmu, mu ni anak gini, aku nak rodang mu. Kata anak dia, sebelum nak pukul saya, mai saya nak kabar sikit.
Dia pun beritahu lah perangai ayah dia. Oh, saya nama kata kalau gitu panggil ayahmu aku roda ayahmu lah. Tu kena ingat kadang-kadang silap kita pun ada. Silap kita. Jadi bila kita silap kita ni, banyakkan taubat pada Allah, banyak zikir, dekatkan diri pada Allah dan jangan lupa berdoa pada Allah. Ibu bapa ni lebih mustajab pada orang lain. Ibu bapa ni mustajab doa pada Allah, insya-Allah dapat anak sejuk mata hati. Dapat anak tu yang soleh, yang doa sama pada kedua ibu bapa. Masa dia hidup pun masa suka dah. Kalau kita mati, insya-Allah dia tak akan lupakan kita. Baik, kita tengok. Tiada ikhlas, maka bila dah hati keras, hati hitam, hati dah gelap, tak ada ikhlas dah buat amal ibadat. Dan tiada jernih, hati tak bersih, gelap guguk. Sebab apa? Sebab banyak dosa, banyak dosa. Banyak dosa. Dosa ni kalau kita buat dosa, dan awak tahu macam mana tahu dosa? Dosa sudah dikabarkan, perkara-perkara yang dosa, tapi kena ingat macam ni. At-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasyaitan. Benda yang baik ni kita buat hati tenang je. Benda hak tak molek ni hak datang daripada syaitan, hati gelisah sekali. Bukan suka sangat. Hati ni orang minum arak dia kata tenang fikiran, nawak dia tenang fikiran. Orang main judi kos serabut perut, rambut pun tidak terurus, dak kemah kali. Pakaian pun tak terurus kali. Sebab apa? Sebab serabut, dosa banyak. Jadi nak beritahu tidak kita hendaklah membersihkan hati kita. Maka dia kata tidak jernih maknanya tidak bersih dan tiada lazat. Tiada lazat maknanya bukanlah selera, tak ada. Buat dosa ada selera, molek-molek ada. Yang tiada lazat tu tiada lazat dalam ibadat. Kita jadi tak semangat buat amal ibadat. Tangan buat amal ibadat. Jadi nak beritahu tiada lazat dan tiada manis. Apa maksud tiada manis? Maknanya tak ada rasa sedap pun buat amal ibadat. Kan kalau manis buat amal ibadat, kan kalau lazat ada buat amal ibadat, Allah sedapnya lah. Sahabat Nabi bila Nabi baca surah juzuk yang pertama suratul Baqarah, juzuk rakaat pertama Suratul Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Abi pergi salam, Sayyidina Abu Bakar, Allah cerah dah. Bukan cerah kata lama, tak puas lagi. Nabi baca, kita baca. Tak imam baca, Allahu Akbar, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Baqarah sutik. Beri salam tak ada seorang bawa lagi. Allah ada arah. Jadi nak beritahu, jadi rasa sedap manis dalam buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab tidak ada dosa ataupun meninggalkan dosa. Yang jadi tak manis tadi buat amal ibadat kerana dalam hati tadi ada titik hitam. Ada titik hitam, yang ni ada dosa, tiada lazat dalam ibadat dan tiada manis dalam mengerjakan taat. Dan jika tiada dikasihan akan dia oleh Allah, kalau Allah Ta'ala tidak mengasihaninya, maka menghela taulannya. Apa menghela? Menheret. Taulan tu bukan kawan, tuang dia. Tuang dia. Taulan biasanya kawan, tapi ayat ni taulan, tuang dia. Tuang mana? Tuang hak buat dosa banyak. Apa dia dosa banyak kawan dia kena? Dah dia kena. Tuang dia. Taulan ni maknanya tuang dia. Tuang yang buat dosa banyak. Hak titik hitam banyak tadi, diheret dia. Heret kepada kufur wal iyazubillahi min zalik. Ingat, dosa jangan main-main dosa. Sabit buat dosa sikit-sikit lama-lama jadi kufur. Siapa nama? Bausisa. Orang yang kuat amal ibadat, akhir kali binasa ibadat dia. Kerana buat dosa. Setan kata, setan lupa jadi manusia biasa pakai jubah serabang buat ibadat tak berhenti-berhenti. Padang setan tak tidur. Dia lupa jadi orang biasa. Bausisa buat sembahyang ibadat kuat, tak ada orang boleh lawan ibadat dia. Kuat sungguh buat amal ibadat. Siang malam buat amal ibadat. Kalau saya tidur mau. Bausisa ni buat siang malam.
Sehingga ke akhir kali memang tak ada orang kuat ibadat boleh lawan dia. Allah Ta'ala uji, ada lagi orang kuat. Tapi Allah Ta'ala uji setan. Setan boleh mengupa baju biasa, orang biasa pakai jubah kat sekebal semaya. Allahu Akbar. Ayang padu rakaat bangun, Bang sisa letih rehat Allah. Dia tak ada letih dah, bangun. Bang sisa lapar perut makan roti canai, dia tak ada dah. Dia bangun, maya tak berhenti. Bang sisa rasa nyatuk mata tidur. Dia tak tidur. 3 hari 3 malam tak tidur. Padang setan. Setan apa mana dia makan, mana dia minum, mana dia tidur. Oh terkejut, mu main mana hebat nak buat amal ibadat. Setan kata mu tak boleh lawan aku. Mu buat amal ibadat mu dah buat dosa. Aku buat amal ibadat aku buat dosa. Lepas aku buat dosa aku taubat. Aku bersungguh-sungguh lagi padamu sebab aku pernah buat dosa. Orang salah orang tak salah. Orang salah sungguh kan lagi pada orang tak salah. Anda anggur setan. Oh dia kata dia sungguh. Dah macam mana kalau aku nak buat ibadat macammu, biar jadi kuat macammu. Senang aja buat dosa. Bila mu buat dosa mu taubat. Kalau taubat mu tengok ibadat aku ada dulu. Oh gitu, ya sungguh. Ya tak ya juga kan. Dah mana cadangan? Cadangan buat dosa lah. Gini lah, kata setan. Kalau buat dosa jangan buat dosa kecil. Dosa kecil tak jadi benda. Tak, buat dosa besar lalu. Bila dosa besar lalu, taubat sungguh lalu buat amal ibadat. Baru sungguh buat amal ibadat. Oh, ya tak ya juga. Ya sungguh. Dah, kenapa mu cadang? Gini aku cadang 3. Yang pertama bunuh orang, yang kedua berzina, yang ketiga minum arak. Oh, berat-berat saja. Oh, mana berat-berat? Oh, kena berat-berat baru sungguh buat ibadat. Kali nak taubat pula. Fikir Allah, nak bunuh orang tak sanggup. Bunuh orang melibatkan dia dan orang lain. Betul tak? Dia bunuh orang. Berzina lagi tak sanggup juga. Sebab melibatkan dia dan orang lain. Kau ringan kali minum arak. Engan kari minum arak tak apa minum arak. Dan awak mana gini, mugi kedai tu ada satu kedai tu. Kedai makan mugi situ, kemudian ada pelayan wanita di situ. Mugi order lalu arak 5 botol. Maknanya order lalu order arak situ. Oh, dia pun pergi lalu minta arak. Arak tak mana arak. Sebotol kat 100 riyal je. Ibaratnya dia pergi order minum arak lalu. Bila minum arak pening. Bila pening saja tengok orang puang. Lepas tu zina orang puang. Lepas tu bunuh. 3 dia buat. Bila 3 dia buat, dah molek lepas dia bunuh, setan tadi ngupa pula. Mungkin bunuh orang. Tembur lari kawan tu. Bila tembur lari, akhir sekali kena tangkap. Dia kena tangkap, kena ikat. Setan pun ngupa pakai jubah sebang tu mari mula. Aku suruh buat dosa buat 3. Setan pula marah dia. Itulah mu. Aku suruh waksa mu bahan 3. Mu tak ikut kata aku. Oh tolong aku ni. Dia kata selamatkan aku. Dia kata aku boleh selamatkan kamu. Cara dia macam mana? Sujud ke aku? Dia kata nak sujud kan dia kena ikat ni. Kalau nak sujud, apalah mu kosak dalam hati ni aku sujud padamu. Dia pun kosak dalam hati sujud, Allah Taala tarik nyawa dia, mati dalam kufur. Tu basisa. Basisa pesen macam mana? Basisa ni pesen ibadat kuat siang malam. Ada pun kita tidur mo, nak musim gini. Kau sedap tidur. Jadi nak beritahu kena minta pertolongan Allah Taala. Maka orang yang hati bersih, lazat buat amal ibadat. Yang jadi tak lazat sebab banyak dosa. Maka dia kata, orang yang bila banyak dosa, kalau Allah Taala tidak merahmati dia. Sebab tu kalau orang tu umur 40 tahun tak bertaubat berat biasanya. Kecuali Allah Taala beri rahmat pada dia. Ghalib maghlubnya. Kalau 40 tahun dah beribadat ke, berat selalu. Payah selalu dah. Jadi nak beritahu, kalau Allah Taala tidak mengasihi dia, nasaya Allah Ta'ala, nasaya akan diheret dia kepada kufur. Boleh membawa kepada kufur sabit buat dosa dan membawa kepada celaka, yakni dimasukkan dalam neraka. Maka hai ajib ni hai ajaib sungguh, hai pelik sungguh, dia kata betapa diberi taufik, yakni macam mana nak dapat taufik Allah.
Macam mana nak mendapat pertolongan Allah Ta'ala bagi taat untuk melakukan amal ibadat kepada Allah? Bagi orang yang kelam dan keras hati, bagi orang yang gelak dengan dosa. Macam mana kita nak dapat pertolongan Allah? Hati kita kotor, banyak buat dosa, dan hati kita keras, dan betapa menyeru ia kepada kebajikan. Macam mana nak bawa dia kepada kebaikan? Macam mana dia ni nak buat suka kepada kebaikan? Dan juga khidmat orang yang iaitu mengekalkan atas maksiat dalam waktu yang sama buat maksiat sama. Tu jaga sikit. Jangan buat maksiat tinggal-tinggallah maksiat jadi-jadi lah. Tinggal tutuplah aurat di mana saja berada. Taatlah suami, jangan engkar kepada suami, jangan lawan pada suami. Semayanglah awal-awal waktu, jangan lewat-lewat waktu. Cukup dah dengan dosa-dosa yang kita lakukan dahulu. Kemudian berbaik-baiklah dengan orang-orang yang pernah kita balas dulu. Jangan putus hubungan silaturahim. Jangan ambil hak orang. Jadi ni hak orang ni berilah. Tak padang dengan kita. Ambil hak orang. Sikit je kita ambil orang. Tak padang duduk dalam api neraka. Beri hak orang lain. Kalau tersalah ambil, atau baliklah hak orang lain. Jadi jangan ambil hak orang lain. Kemudian dalam waktu yang sama, sentiasalah banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Inilah orang yang diredai oleh Allah. InsyaAllah kalau kita bertaubat tiap-tiap hari, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan dengan syarat jangan kekal pada maksiat. Tinggalkan maksiat satu persatu. Cuba tinggal dan benci. Mengekalkan atas maksiat dan benci. Dan betapa menghampirkan bagi munajat bagi orang yang berlumur dengan lewat ni kotor-kotor. Kotor-kotor dan juga najis dosa. Najis dosa. Jadi macam manalah orang tu nak dapat hidayah Allah, atau nak taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala, sedangkan dia buat maksiat, kemudian hati dia benci dengan ibadat. Macam mana kok nak Allah Ta'ala nak terima ibadat dia, ataupun taubat dia, ataupun nak jadi dia ni melakukan kebaikan sebab dia buat dosa. Jadi yang sebab payah kita ni, kita nak dapat ilmu payah pun dengan maksiat kok. Dengan maksiat kok. Siapa nama Imam Syafi'i, dia mengadu kepada tok guru dia Waqi' kerana dia su'il hifzi, kerana buruk hafalan dia. Biasa ngapa mudah ingat, mana payah ingat. Maka tok guru dia mewasiat kepada aku, kata Imam Syafi'i, guruku mewasiat kepada aku bitauqi ma'asi, dengan menyuruh meninggalkan maksiat. Dia fikir, tok guru dia kata mu ada buat dosa je, ngapa payah ingat. Wasi-wasi tak ada. Dia fikir takut-takut ada, dia fikir. Ada sungguh. Kenapa? Tengok betih orang puas. Tu je. Tu je. Habis. Habis. Kalau tengok Gusti lagi berat. Habis hilang. Hilang. Habis. Sebab apa? Sebab maksiat. Sebab dosa. Dosa ni hijab kebaikan yang kita nak buat kepada Allah. Maka macam mana kita nak munajat, nak hampirkan diri dengan Allah dengan cara munajat, sedangkan tubuh kita dosa, tubuh kita kotor dengan najis maksiat, najis kufur, najis syirik, najis nifak, macam-macam ada kekotoran. Macam mana Allah Ta'ala nak terima amal ibadat kita? Maka kata Imam Ghazali, kalau nak dapat datang kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah supaya hilanglah apa yang kotoran dalam hati kita. Jadi kotoran dalam hati kita ni tak jadi dengan kita nak bersih dengan cara macam mana, kecuali dengan bertaubat pada Allah. Kotoran dalam apa yang kita buat, dosa-dosa ni. Minum air klorok pun tak jadi. Maknanya kena banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata tersebut dalam hadis pada Shadiqul Masduq. Shadiq maknanya orang yang benar, Masduq lagi dibenarkan. Siapa benar lagi dibenarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, idza kadzabal abdu tanahal malakani. Tu doa. Tanahal malakani ala natnin ma yakhruju min fihi.
apabila berdusta, hampir pergilah dua malaikat daripada hamba itu, daripada busuk barang yang keluar daripada mulutnya apabila dia mengumpat, ataupun dia cakap bohong, ataupun dia fitnah, ataupun dia namimah, ataupun dia jadi batu api. Namimah ni bawa fitnah ke orang. Orang tahu pun kita dok fitnah, kata korang gini, kata korang. Patang dengar sikit. Oh, dia kata ustaz gendong orang puang. Padahal dia tak tahu ustaz tu nikah baru. Contoh je. Contoh je. Saya teringat kawan saya. Gitulah. Dia bawa orang puang orang. Kemana orang fitnah dia? Dia bawa adik puang dia. Orang fitnah. Itu contoh je tu. Okey, baik. Maka dia kata, jangan bawa fitnah ke orang, jangan mengumpat orang, jangan duk kata ke orang. Cukuplah, jangan kata ke orang. Maka apabila seorang itu berkata sesuatu yang buruk yang keluar daripada lidah dia, maka lari malaikat. Lari malaikat sebab apa? Dia kata kerana busuk apa yang keluar daripada mulut dia. Kita lepas gosok gigi, kita ngumpat orang, bau busuk tak? Tak busuk pun. Tetapi dari segi malaikat, dia kata busuk orang yang mengumpat orang. Zaman Nabi ada seorang muslimah, Allah rajin buat amal ibadat, sehingga kan orang kata dia ni ahli ibadat. Cukup dah, tak cukup dengan ahli ibadat, orang kata dia ahli syurga. Kerana kuat amal ibadat. Kenapa dia buat? Dia semayang malam. Semayang malam. Kemudian dia puasa sunat siang hari. Kemudian orang pun tanya Nabi. Nabi kata, wahiyya finnar. Dia adalah ahli neraka. Orang yang sekuat macam tu ahli neraka. Sahabat Nabi pelik. Macam mana boleh jadi ahli neraka? Kuat amal ibadat macam tu, jadi ahli neraka? Kerana dia tidak dapat menjaga lidah dia. Tak dapat jaga lidah dia. Jadi dia tak dapat tidak. Bersihkanlah hati kita. Bersih hati kita, banyak bertaubat pada Allah. Jadi bila kita cakap benda-benda tak molek, maka menimbulkan dosa. Lepas tu kita dilarang cakap banyak. Bila kita cakap banyak, takut banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, masuk neraka. Tapi kalau kita nak cakap boleh. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik. Berkata dengan perkataan yang baik-baik, ataupun dia diam. Kalau boleh cakap baik, cakap banyak-banyak. Makin kita cakap baik, makin banyak pahala. Tapi kalau rasa tak boleh nak cakap baik, maka kita diam saja. Kerana diam ini menyelamatkan kita. Maka tidak dapat tidak, hendaklah seorang tadi jagalah lidah dia, kerana daripada lidah menyebabkan hati jadi kotor. Hati pun jadi kotor. Maka bila seorang tu cakap hal tak molek, maka larilah malaikat-malaikat yang ada padanya. Maka dia kata, maka betapa patut lidah ini menyebut zikrullah, maka sebenar-benar tiada hampir didapat orang yang mengekali atau isyan. Isyan ni derhaka. Itu taufik. Ada tidak patut lidah tadi yang sepatutnya sebut nama Allah? Yang sepatutnya lidah tadi sebut nama Allah. Sebut nama Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala. Maka dia kata sebenar-benar tiada hampir didapat orang yang mengekali atau isyan. Orang yang buat dosa ni tak akan hampir dengan Allah. Lepas tu nak tengok orang tu soleh tak soleh, tengok dia macam mana akhlak dia, macam mana perangai dia, macam mana lidah dia, macam mana perbuatan dia, tengok. Maka yang paling penting hati seseorang tadi. Hati seorang yang kotor, jauh pada Allah. Tapi kalau hati kotor nak bersih macam mana? Bersih dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, macam mana orang tu nak dapat taufik Allah? Dan dapat pertolongan Allah, tapi dia banyak buat dosa. Kita nak pertolongan Allah kerana kita ni faham bahawa tak ada daya upaya kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya nak buat amal ibadat, tak ada daya upaya. Allah Ta'ala tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat takbir kita. Tak boleh angkat takbir kita. Kita tak ada gagah benda-benda pun. Kita tak ada apa-apa. Kita kena faham, kita tak ada apa. Harta pun tak ada, bukan kita. Harta pun bukan kita.
Kesihatan ni bila-bila masa Allah Ta'ala nak tarik sekelip mata. Kadang kita rasa sihat, aku dah aja sakit, kena sakit kali baru tahu. Jadi nak bangun. Jadi nak beritahu hak Allah Ta'ala belaka. Tak ada apa-apa. Ibadat pun kita tak boleh nak buat. Maksiat pun kita tak mampu nak tinggal. Allah Ta'ala bekalkan orang tu akal, dia bekalkan nafsu. Bekalkan iman pada orang tadi. Orang tu pandai guna, ada iman, ada akal. Guna akal, berpandukan pada iman, selamat dia. Orang tu ada iman, tolak iman, ikut hawa nafsu. Tak terima akal dia, binasa dia. Binasa kehidupan dia. Jadi kita tak ada arah minta pada Allah Ta'ala, kerana kita tidak ada daya dan upaya kecuali meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Oleh itu kita pakak tinggal maksiat. Mana-mana yang kita rasa ini berdosa, kita kena tinggalkan. Kita tinggalkan. Di samping tu kita minta pertolongan pada Allah supaya kita dapat taufik, yang ini pertolongan daripada Allah untuk melakukan taubat kepada Allah. Dan tiada ringan segala anggotanya bagi ibadat. Orang hok buat dosa, orang hok buat isyan, derhaka pada Allah, tak dapat taufik, rasa berat buat amal ibadat. Innaha lakabiratun, semayang tu berat. Illa alal khashiin, bagi orang yang khusyuk. Bagi orang tak khusyuk, Allah beratnya semayang. Bukannya mudah semayang, berat. Yang paling berat kali mayang dia. Mayang subuh musim tengkujuh. Itu paling berat. Paling berat. Mayang Allah nak semayang berat. Jadi sebab apa? Bab dosa. Jadi kita ni nak, kalau boleh nak ringan. Mudah bangun main subuh, mudah semayang. Tinggalkan dosa. Tinggallah dosa. Jauhkan diri daripada melakukan dosa. Kemudian dia kata, dan tiada ringan segala anggota bagi ibadat. Tak ringan pun buat amal ibadat. Saya pergi jumpa tok guru saya, umur dia kat 70, 80. Allah kuat amal ibadat. Dia ni peceng lah. Dah mengajar mana nak, sebab dia uzur dah. Tapi mengajar agak orang mari rumah dia. Kata anak murid dia, kau kuat amal ibadat. Kau tua kau kuat. Kau tua kau kuat. Umur 70, umur 80. Saya ingat masa saya umur 18 dulu, baru Pak SPM lah. Saya pergi belajar pondok, saya jumpa dia dulu, belajar dengan dia. Saya pernah berlawang semayang sunat dia. Dah rok kita. Dah rok. Dia bangun, kita bangun. Dia bangun, dia bangun. Dia bangun, kita bangun. Kita bangun, kita niat. Minta-minta tak bangun. Bangun tak bangun. Bangun ke? Oh, kata. Lawang. Kita kira ni 10 rakaat dah. Dia 10. Bangun tak? Dia pun bangun lagi. Dia tahu saya berlawang dengan dia. Saya rasa dia tahu. Sebab saya tengok dia dulu. Bangun. Allah, bangun pula. Bangun lah. Akal takbir Allah sebab minta-minta 2 rakaat ni je. Lepas beri salam, bangun pula. Gagahnya dia tu. Lepas tu semayang Allah. Apa kita pada arah pada umur 18 tahun. Akhir kali kata tak ada arah lah. Kalau nak menang lawan dia, lawan tu berlari lah menang. Berlari rasa menang. Kita tu buat aluh ni laju rasa. Tapi tak ada arah. Kuat amal ibadat. Rupa-rupanya ibadat ini berdasarkan kepada nur hati, cahaya hati yang bercahaya, tinggalkan dosa, mudah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, jika didapati setengah ketika, maka kalau ada juga orang buat dosa tapi buat juga dalam satu-satu ketika, dalam satu-satu masa, maka dengan kekeruhan, dengan dalam keadaan keruh, dalam keadaan payah, tiada manis sertanya, tak manis pun buat amal ibadat. Buat bukan tak buat gitu lah. Rasa nak buat Allah, bang pula dah. Bang pula baru nak rehat, marah pula. Bang pula. Baru nak rehat. Kadang-kadang bangun Allah dah puas hari tidur, bangun subuh pula. Gadak bangun tak bagus mayang ke, gadak mayang. Tapi kita amal bunyi amal. Bunyi sama. Maknanya dalam hati yang agak tidak kuat, lemah, hati yang lemah. Tidak bermaya. Tiada manis, tak ada rasa manis, tak rasa sedap pula. Orang kalau buat amal ibadah sedap apa? Kayak gini nak mayang pula kan. Nak mayang pula, rasa sedap je. 20 je terawih, molek 80. Tu apa pasal rajin sangat. 20 dak jadi benda 80 tak ada arah. Tapi kita berapa ni? 20. Banyak sangat dia cari 88 dia dapat. Dia cari gitu.
Tiada jernih, tak ada bersih hati. Hati pun tak bersih akan takbir Allah Akbar, macam-macam ingat air. Allah naik air dapur. Dengar akan takbir Allah Akbar, dapur naik air tak bagus tu. Tu bagian tu ada arah. Allah dia kata cermin tikar dah ingat cermin tikar kereta dah ingat nak tutup. Dengarkan takbir Allah macam-macam ingat, hati kosong dah, melayang dah. Sebab benda? Sebab tak bersih hati. Dan demikian itu dengan sebab apa? Demikian itu dengan sebab kelam. Kelam ni sebab banyak dosa. Satu kerana sebab banyak dosa dan juga meninggalkan taubat. Oleh itu marilah kita banyak taubat, dan saya seru pada muslimat, mari kita pakat tinggal dosa. Jadi-jadilah kalau boleh jangan tengok TV banyak-banyak sangat. Kalau boleh jangan tengok TV banyak-banyak sangat. Kemudian cuba kau latih kan, bangun mayang awal-awal. Tapi jangan awal dah lalu. Pukul 3 mayang soda. Jangan. Maknanya mayang awal-awal sikit, jangan lewat-lewat. Kemudian taat pada suami, jangan lawat-lawat. Kau boleh cakap aduh je biar suami tak dengar. Mek. Punya tak dengar je. Bagusnya isteri saya. Punya gitu. Jangan lawat. Kemudian tutuplah aurat. Tutup aurat ni biar molek-molek. Kalau boleh pakai pudar. Kalau boleh pakai pudar. Boleh jebak labuh. Yang mari hitam belaka tak nampak rupa. Betulnya. Jadi nak beritahu biar kita pakat berubah sikit dan kita bertaubat pada Allah Taala. Akhirnya ada satu cerita mengenai seorang yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ni dia seorang raja yang banyak dosa. Dihyatul Kalbi ni dia seorang raja. Nabi ni raja dia, Nabi ni sangat-sangat berharap supaya dia beriman. Maka Nabi berdoa je. Kita kalau siapa pekat kita tak mampu apa-apa, berdoa lah macam saya khabar tadi. Nabi pun banyak berdoa sebenarnya. Nabi berdoa pada Allah Taala. Kemudian datang malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, sekejap lagi Dihyatul Kalbi akan datang. Allah Taala telah buka hati dia untuk beriman pada Allah." Maka Dihyatul Kalbi pun datang jumpa Nabi, benar sebagaimana kata malaikat Jibril tadi. Datang pada Nabi, dia pun jumpa Rasulullah, dia kata dia nak beriman pada Allah. Apakah syarat nak beriman? Nabi kata cukuplah kamu dengan mengucap kalimah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi pun ajarlah 2 kalimah syahadah. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia pun menangis depan Nabi. Nangis. Dia seorang raja. Nabi kata, "Wahai Dihyatul Kalbi, kamu sudah beriman pada Allah dan Rasul. Apakah yang menyebabkan kamu menangis?" Dia kata, "Saya ni banyak dosa. Dosa ni kamu lakukan sebelum kamu beriman. Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Tapi dosa saya sangat besar. Sangat besar. Apa yang dosa yang kamu lakukan?" Apakah dosa yang kamu lakukan? Maka kata Dihyatul Kalbi, "Saya ada anak seramai 70 orang anak perempuan." Mungkin isteri dia ramai raja. Saya ada anak saya ada anak seramai 70 anak dara lah, anak perempuan saya. Dan saya tidak mahu memiliki menantu. Saya tidak mahu ini menantu kepada Dihyatul Kalbi. Dan saya tidak mahu anak saya berkahwin. Maka saya mengambil keputusan apabila anak saya besar cukup untuk dia berkahwin, saya mengambil keputusan saya membunuh semua anak-anak saya. Bunuh semua anak saya. Nabi pun mengiling. Nabi pun rasa sedih pada dia. Sedangkan dia baru mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata, "Ya Allah, saya sangat banyak dosa. Apakah cara saya nak menebus kesalahan saya? Seandainya Allah Ta'ala menyuruh saya menebus kesalahan saya, maka saya sanggup dengan cara membunuh diri saya. Saya sanggup membunuh diri saya asalkan dosa saya tertebus di hadapan Allah." Nabi melihat keikhlasan Dihyatul Kalbi, Nabi menangis. Memang dia ni memang betul-betul ikhlas. Walaupun dia seorang raja, dia menangis. Nabi pun senyap, tak kata apa-apa. Tiba-tiba datang malaikat Jibril AS. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, Allah Ta'ala memberitahu kepada aku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan
mengampunkan dosa Dihyatul Kalbi pada ketika Dihyatul Kalbi mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika itu dihapuskan segala dosa-dosanya. Maka bila dengar macam tu, Nabi pun menangis. Nabi menangis. Malaikat Jibril kata, ya Muhammad, kenapa kamu menangis? Kamu tidak suka ke Dihyatul Kalbi diampunkan dosa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terkenang kepada umatku. Aku terkenang kepada umatku. Sedangkan Dihyatul Kalbi ini ketika dia mengucap kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dalam keadaan dosanya telah membunuh anak dia seramai 70 orang dia bunuh. Dan aku memohon kepada Allah, ya Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dihyatul Kalbi ini dengan mengucap sekali saja syahadah, kamu ampunkan dosa, ya Allah, tolonglah ampunkan umat-umat aku yang sentiasa mengulangi kalimah syahadah tiap-tiap hari. Nabi menangis. Menangis kerana mengenangkan kepada umat dia dan minta supaya Allah Ta'ala mengampunkan umat dia, orang yang sentiasa mengulangi kalimah syahadah. Kalau orang ni sekali saja kamu dah ampunkan dosa dia bunuh 70 orang, tolonglah ampun umatku ya Allah yang sentiasa mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kita ni kena ingatlah, kita ada seorang Nabi yang sangat kasih kepada kita, sangat-sangat sayang kepada kita. Maka kita banyaklah bertaubat kepada Allah, dan kembalilah kepada Allah. Cukuplah dosa, kerana dosa yang kita lakukan ini sebenarnya menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghithna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.